Barisan Nasional beritahu bahawa Pakatan Harapan PKR tak berani nak masuk pilihan raya. Saya selalu sebut kata-kata daripada dulu lagi. Kita masuk pilihan raya kalau macam PKR ni daripada 1999. Kalau DAP lagi lama. Berpuluh tahun pun kita jadi pembangkang. Kita hanya mula jadi kerajaan tahun 2008. Kalau PKR tahun 2004 masuk pilihan raya, menang satu kursi. Menang kalah asam garam. Biasalah. Sebab kebanyakan daripada kami ada kerjaya masing-masing. Kita orang politik yang tidak bergantung kepada politik untuk cari makan. Yang masalahnya ialah yang sebelah sana tu. Dulu UMNO Barisan Nasional, sekarang bila PAS pun ada dalam kerajaan, dia dah merasa nikmat wang mudah. Masuk pejabat, tengok jadual, satu hari rasmi 10 program. 3 program rasmi jamban. Gaji 70-80 ribu sebulan. Jadi yang takut nak masuk pilihan raya ni sepatutnya ialah orang yang dalam kerajaan lah. Bukannya yang pembangkang. Kita dah biasa. Menang kalah dah biasa. Saya 2018 kempen Satu Malaysia macam ini daripada 2016 tak berhenti tiap-tiap hujung minggu. Keluar masuk lokap 14 kes. Menang, saya tak heran pun. Tak ambil pot pun. Saya terus balik jadi orang biasa. Usahakan syarikat sendiri, keluarga. Saya lagi gembira. Tak ada soal takut kalah. Semua ni tak takut sebab kita tak ada kes. Masalah dia, soal panggil pilihan raya zaman sekarang ni, ini nyawa orang. Dalam keadaan yang semua ramalan cuaca kata, tahun ini banjirnya lebih teruk daripada yang sebelum-sebelum ini. Ramalan cuaca dulu pun, saya ingat sebelum banjir besar 2001, ingat dulu, 5-6 bulan ramalan cuaca dah sebut dah akan banjir besar. Bila Izzat bawa dalam parlimen, tak ada orang dengar. Bila tanya kepada menteri yang bertanggungjawab, Menteri Alam Sekitar yang bertanggungjawab soal banjir, soal cuaca semua, saya tak pernah tengok orang paling confident. Tak tahu tapi confident. Dengan selamba dia jawab, Malaysia tidak terkesan dengan perubahan cuaca. Jadi jangan 3-4 bulan lepas itu, puluh ribu keluarga tenggelam. Soal dia tak makan 2-3 hari seminggu tu satu hal. Soalnya bila harta benda dia musnah, siapa nak ganti? Sebab itu kata, kalau kita bangkang sekarang untuk tak buat pilihan raya, dia bukan soal menang kalah sehari-hari. Saya yakin sebenarnya kalau dia panggil pilihan raya pertengahan November pun, Pakatan Harapan masih lagi menjadi blok paling besar dekat parlimen, bukan UMNO Barisan Nasional. Siapa yang boleh bentuk kerajaan itu, dia akan bergantung kerana dia CP-CP sama kuat sekarang ni. Tapi jumlah kerusi satu blok yang paling besar masih lagi Pakatan Harapan. Masalahnya, rakyat yang kat luar ni tengok, dia kata korang ni gila lah. Orang sibuk soal banjir, orang harga barang teruk, pekerjaan teruk. Kalau banjir yang peniaga-peniaga kecil ni sekali lagi jadi mangsa, tiap-tiap tahun jadi mangsa. 2020 Covid tutup, 2021 tutup lagi, 2022 banjir. Kajian buat apa? Dia sibuk menguruskan pilihan raya. Sebab akhirnya orang yang sama yang akan menguruskan banjir, orang ni jugalah yang akan menguruskan pilihan raya. Pasukan polis, bomba, Jabatan Pertahanan Awam, tentera, pegawai-pegawai daerah pentadbiran di peringkat daerah. Yang ini yang sekarang ni sibuk bermesyuarat tentang persiapan banjir. Tiba-tiba pilihan raya, mereka terpaksa alih tumpuan itu untuk uruskan pilihan raya sebab mereka jugalah yang nak kena selesaikan
soal tempat mengundi dan lain-lain. Jadi saudara-saudari, sekarang kita kena terima, kalau dia bubar hari Isnin, kita akan masuk. Kita bukan takut apa-apa, tapi saya harap, satu, kita doa jangan manjir teruk lah. Walaupun ramalan cuaca ialah hujan akan turun dengan mula lebat daripada pertengahan bulan Oktober dan memuncak pertengahan bulan November. Maksudnya kalau dia bubar, mula saja kita nak kempen tu, dia dah mula hujan. Dia akan masa hari mengundi tu, silap sehari, masa tu sampan ke, bot ke, pandai-pandai lah sendiri. Bab yang ini yang yalah, sedih pun ada, marah pun ada. Bila kita tengok, cakap macam mana pun, pimpinan UMNO Barisan Nasional ni, dia langsung tak peduli langsung. Zaid Hamidi, tak jauh daripada sini, Bagan Datuk lah. Ekonomi makin teruk. Keadaan pekerjaan tak meningkat. Saya nak tanya adik kakak saudara-saudari yang hadir ni, yang menonton dekat luar. Bila kali terakhir Zaid Hamidi cerita pasal rakyat? Kok dia nak bagi idea lah macam mana nak menyelesaikan masalah harga telur ke? Kok dia ada cadangan kalau dia jadi Perdana Menteri, sebab dia nak jadi Perdana Menteri tu bukan Ismail Sabri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, macam mana dia nak selesaikan masalah kapal yang bermula di Menteri Pertahanan dahulu. Zaman dia lah dia bagi kontrak, habis dah 9 bilion, sampai sekarang satu kapal pun tak ada. Kalau dia jadi Perdana Menteri sekali lagi, kot dia nak bagi cadangan macam mana dengan wang yang ada. Mendua tahun malam ni batuk pula lah. Kot dengan berbaki 2-3 bilion lagi, Zaid Hamidi boleh fikir macam mana daripada tak ada satu kapal pun boleh tambah 5 lagi kapal. Orang duk sibuk cerita pasal angkatan tentera, pasal meriam kena sakau, pasal kapal tak ada. Dia Menteri Pertahanan dulu. Ada pernah dengar tak dia cakap apa-apa? Tak ada saya. Saya tengok tiap-tiap hari. Tak percaya pergi tengok kat Facebook dia, tengok kenyataan media dia, tengok laporan-laporan akhbar. Tak ada. Dia ratib satu saja. Pilihan raya, kalau banjir kami redah, UMNO apa macam itu? Bila kali terakhir saudara-saudari tengok perjumpaan UMNO Barisan Nasional bincang pasal rakyat? Dulu 3-4 bulan lepas, dia jadi perjumpaan menangis beramai-ramai sebab rindu dekat Najib. Ni kalau saya jumpa Najib, saya nak beritahu kepada dia, saya simpati dengan Najib. Sebab rupanya orang UMNO ni, dia sedih dan menangis pasal Najib sebulan pertama aja. Sekarang ada nampak orang UMNO sekarang sedih nak jumpa Najib? Tak ada lah. Hilang lah. Cerita Najib sedih, rindu kat Najib ni tak ada lah. Sebab itu kita ada masalah dalam negara ini. Kerana parti-parti yang mengaku nak jadi kerajaan untuk bantu rakyat ni, sebenarnya dia tak sembunyi-sembunyi pun, dia tak minat langsung pun. Dia fikir, kalau Zahid kita faham lah, dia fikir kena jadi kerajaan secepat mungkin sebab kes dia akan habis akhir bulan 11. Jadi kena ambil alih kerajaan sebelum kes dia habis akhir bulan 11. Saya sebenarnya fikir-fikir balik, tak apalah nak panggil pilihan raya, kita dah biasa, kita sedia secepat mungkin. Sebab saya pun letih. Bila tak tahu bila pilihan raya ni, saya tiap-tiap 2-3 hari sekali, saya mimpi bubar parlimen. Oh, dalam mimpi bubar bangun, Allah tak bubar lagi, mimpi rupanya. Dah 3 kali dah. Yang terakhir, mimpi Ahmad Maslan buat kenyataan bubar parlimen. Jadi tak apalah, lagi cepat bubar lagi bagus, supaya kita tak mimpi. Tapi saya duk fikir tak, kalau saya mimpi bubar parlimen, saudara-saudari bayangkan mimpi Zahid Hamidi macam mana. Dia tidur mimpi, dia rasa Najib ada kat sebelah dia dalam sel yang sama. Lagi teruk.
Sebab tu saya fahamlah kalau dia tak peduli dah semua, asalkan masuk pilihan raya, sebab dia yakin kononnya rakyat akan undi dia. Saya tak bimbang sangat soal rakyat undi siapa ni. Sebab ini proses demokrasi. Masuk pilihan raya, tugas ahli politik macam kami ialah bentangkan, tunjukkan dan yakinkan kenapa patut undi kami, bukan undi UMNO, bukan undi PAS, bukan undi Bersatu, bukan undi MCA. Undi PH. Jadi saya tak bimbang. Kalau dilantik, menang, kita ada tanggungjawab besar. Kalau tak menang, maksudnya kita kena terima maklum balas daripada rakyat. Fikir lagi nak buat.